Kerjasama erat antara kerajaan dan institusi kewangan penting dalam memastikan kestabilan sektor agro makanan negara terus terpelihara. Menerusi sinergi strategik itu, pelbagai inisiatif dilaksana bagi mendepani cabaran keterjaminan makanan khususnya dalam memperkasa komuniti pengeluar makanan di luar bandar. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin, kolaborasi ini amat penting memandangkan sektor agro makanan mempunyai risiko yang unik dan memerlukan sokongan kewangan yang khusus. Kerana institusi kewangan ni memang dibangunkan khas untuk memperkasakan komuniti yang petani ini. Petani, nelayan dan juga penternak, kerana kita memahami bukan semua commercial bank mereka sanggup menanggung risiko yang tak tentu ini. Datuk Chan ditemui media selepas merasmikan Majlis Sambutan Tahun Baharu Cina Agrobank di Kota Kinabalu. Selain skim pembiayaan khas dan program literasi kewangan, Agrobank juga melaksanakan tanggungjawab sosial korporat melalui penyaluran zakat dan bantuan persekolahan kepada golongan memerlukan. Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0 SMJ 2.0 dilihat sebagai fasa pelaksanaan yang lebih menyeluruh dengan fokus utama kepada penyampaian dan hasil yang boleh dirasai terus oleh rakyat. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah, Datuk Dr. Ramzah Dambul berkata, berbanding SMJ 1.0 yang menumpukan perancangan dan asas pembangunan, SMJ 2.0 hadir dengan jangkaan lebih tinggi terhadap pelaksanaan projek di lapangan. So saya fikir itu adalah perbezaan yang paling besar daripada segi expectation rakyat lah. SMJ 1.0 dia ada juga implementation, ada juga perancangan, tapi rakyat faham kalau dia lebih banyak kepada perancangan menyediakan asas. Sedangkan SMJ 2.0 ada juga elemen perancangan, tapi rakyat tetap akan expect bahawa elemen implementasinya itu adalah lebih banyaklah. Menurut beliau, keutamaan kini diberi kepada infrastruktur sebagai pemangkin utama ekonomi. Ia termasuk rangkaian perhubungan, bekalan air, elektrik dan jalan raya yang menjadi pemacu kepada pelaburan serta peluang pekerjaan. Katanya, kejayaan SMJ 2.0 tidak boleh diukur melalui satu petunjuk sahaja. Sebaliknya, merangkumi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Penyelarasan semula pengurusan tapak niaga di Sabah Trade Center diperkukuh sokongan kerajaan negeri terhadap penjajah dan peniaga kecil. Inisiatif itu hasil kerjasama dengan Persatuan Peniaga bagi memastikan pengurusan tapak yang lebih telus. Menerusi mandat Jabatan Pembangunan Perindustrian Sabah, kawasan ini kini diuruskan oleh POIC Sabah dengan kerjasama Persatuan Usahawan Penjajah dan Peniaga Kecil Kota Kinabalu. Kerana harapan mereka adalah mereka mahu terus berniaga di sini untuk kelangsungan rezeki mereka lah. Jadi bila ada inisiatif yang telah dibawa oleh pihak persatuan dan disokong penuh oleh pihak Mindet sendiri, mereka sangat-sangat bersyukur dan mereka bersedia untuk memberi kerjasama penuh untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Bandaraya. Penyelarasan ini bukan sahaja memberi sokongan kepada peniaga sepanjang Ramadan, malah membuka peluang untuk operasi pasar malam secara berterusan. Ia sekaligus mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif demi kebajikan komuniti peniaga kecil di Kota Kinabalu. Pelaksanaan sumbangan asas rahmah SARA secara one-off terus mendapat reaksi positif rakyat. Langkah signifikan kerajaan itu dapat meringankan beban kos sara hidup, khususnya golongan berpendapatan rendah dalam menampung perbelanjaan barangan asas. Bantuan SARA ini kepada rakyat Malaysia sangat-sangat membantu dari segi pendapatan yang sederhana, golongan-golongan yang sederhana ni, kerana macam contoh walaupun 100 tapi konsisten untuk setahun. Jadi alhamdulillah untuk beras, susu dan pampers sangat-sangat bersyukur. Memberi manfaat, tambah-tambah lagi nak musim raya ni. Secara peribadi saya 100 tu sangat bermakna. Lagi-lagi untuk kalau macam saya dulu pun pernah merasa macam mana jumlah 100 tu begitu bermakna kalau kita beli barang-barang keperluan. Jadi
terima kasih dapat meringankan beban bagi yang betul-betul memerlukan. Sahara tu saya guna macam beli apa orang kata roti untuk anak-anak. Anak-anak banyak makan roti. Dia nak pergi sekolah semua tu kan. Benda tu membantu. Saya rasa benda tu sangat baguslah sebab dia bantu mengurangkan beban kita kan. Masyarakat di negeri ini terus menunjukkan keprihatinan tinggi melalui penglibatan dalam kempen derma darah. Sambutan yang menggalakkan itu membuktikan kesedaran rakyat untuk membantu pesakit yang memerlukan adalah sangat tinggi. Tinjauan RTM pada kempen derma darah anjuran Hospital Queen Elizabeth II di sebuah pusat pilih belah di Penampang mendapati kebanyakan penderma hadir secara sukarela. Sebab dulu kan saya punya bapa sakit di hospital kan. Jadi saya lama jaga di sana kan. Jadi saya nampak macam perlulah darah. Banyak orang perlu darah. Jadi start itu kan saya nampak ada derma darah kan saya datang sajalah. Banyak cara kita boleh membantu. Macam saya sendiri, saya bukan orang senang. Jadi susah kita mau menderma duit apa itu semua susah. Jadi derma darah ni salah satu cara kita membantu jugalah bagi saya. Ini banyak orang tidak faham kan? Banyak orang saya selalu nampak di social media kan mereka minta orang lain tolong ni sekian dia nak darah ini. Tapi kan banyak orang sendiri tidak terfikir nak derma darah. Jadi mungkin derma yang darah sehari ini mungkin salah satu hari dia akan selamatkan nyawa saya sendiri. Musim cuti sekolah terus dimanfaatkan warga kota dengan meluangkan masa berkualiti bersama keluarga di pelbagai lokasi tumpuan. Selain pusat beli belah, kawasan rekreasi antara destinasi pilihan untuk aktiviti riadah. Sangat enjoy lah sebab kami sempat ada masa dengan anak-anak dan untuk nature ini beach so di sini memang sesuai untuk cuti-cuti lah. Masa cuti panjang macam ni saja kita dapat berkumpul dengan family lah because on normal days semua orang sibuk kan walaupun di pantai I think this is the best place to get together with families because tiada jam. Kita manfaatkan dengan kita datang sini bawa beriadah, bawa keluarga. So di sini kita dapat luangkan masa bersama keluarga lah dengan pemandangan yang indah semua. Kita pun ada buat barbecue sikit. Bazar Ramadan di seluruh negeri mula beroperasi secara rasmi hari ini. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati para peniaga telah melakukan persiapan awal bagi memastikan kelancaran jualan pada hari pertama khususnya dalam aspek penyediaan bahan mentah. So inilah kami punya gerai yang berada di Palm Square Kinarut. Saya punya menu special untuk sepanjang bulan Ramadan ni ialah fresh juice smoothie iaitu jus buah blender. Untuk hari ini kami sedang membuat persediaan terutamanya membuat persediaan payung, meja dan juga bahan-bahan mentah yang kami perlukan untuk besok. Jenis jualan yang kami jual adalah LPC, makan-makanan, lauk-lauk. Jenis jualan kami ada jual ayam goreng, nasi campur dan juga mie goreng, ada juga kuih-kuih jualan dan lain juga. Jenis-jenis jualan kami adalah kuih, goreng-goreng, air-air begitulah. Padang Kawat Universiti Malaysia Sabah UMS dijangka menjadi tumpuan lebih 80,000 pencinta motosikal sempena Sabah Motor Day SMD 9.0. Pelbagai pengisian menarik siap diatur bagi memeriahkan program 2 hari itu yang akan bermula pada 12 September depan. Akan beberapa kelainan acara yang akan kita sampaikan, laksanakan di dalam Sabah Motor Day tahun ini. Untuk mengetahui yang lebihnya itu kita kena hadir bersama-sama, tetapi sudah tentulah program yang akan kita adakan itu dalam SMD ini akan lebih boleh menyentuh anak-anak muda, peminat-peminat dua roda ini dan lebih memberi kesedaran terutamanya kepada semua peminat-peminat dua roda ini agar berhati-hati menjaga peraturan di jalan raya. Beliau ditemui media dalam Majlis Pelepasan Jelajah Aspirasi Bebas Dadah JABD di Menara Kinabalu. Penganjuran SMD 8.0 tahun lalu berjaya menghimpunkan lebih 50,000 peserta. Sekaligus membuktikan acara itu terus mendapat sambutan luar biasa daripada komuniti permotoran seluruh Sabah. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Lesi Madani.